Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Pelajaran kita mengenai bab 6 ini bersambung pula dengan subtopik menyediakan dan menganalisis nisbah kewangan. Apa dia analisis nisbah kewangan? Ia adalah kaedah yang digunakan untuk menilai kedudukan kewangan sesuatu syarikat, kecekapan mereka dan keberuntungan sesebuah perniagaan itu. Ia dilakukan dengan membandingkan maklumat kewangan bagi beberapa tempoh tertentu seperti tahun atau membandingkannya dengan perniagaan lain iaitu pesaing. Kita ada 5 jenis nisbah kewangan. Yang pertama, nisbah kecairan. Yang kedua, nisbah keberuntungan. Yang ketiga, nisbah hutang. Yang keempat, nisbah aktiviti. Dan yang kelima, nisbah pelaburan. Kita pergi kepada nisbah yang pertama terlebih dahulu, iaitu nisbah kecairan. Apa dia nisbah kecairan? Nisbah kecairan ialah nisbah yang mengukur keupayaan sesuatu perniagaan untuk membayar pembiayaan jangka pendek dan memenuhi tunai yang dijangkakan. Nisbah ini penting kepada syarikat kerana kegagalan mereka untuk menyelesaikan liability atau tanggungan ini akan mengakibatkan firma boleh diisytihar sebagai muflis. Kedudukan kecairan yang mencukupi penting bagi memenuhi tuntutan pemiutang pada tempoh jangka pendek. Kecairan yang terlalu rendah pula akan menjejaskan kepercayaan pembekal terhadap keupayaan sesuatu firma untuk membayar hutangnya. Oleh itu, firma mungkin sukar mendapat kemudahan kredit pada masa hadapan. Nisbah kecairan atau liquidity ratio ada 2 jenis, iaitu nisbah semasa dan nisbah segera atau nisbah cepat. Apa dia nisbah semasa atau current ratio? Nisbah semasa ialah nisbah yang mengukur keupayaan sesebuah perniagaan untuk membayar hutang jangka pendeknya. Ia mengukur tahap aset semasa yang mampu untuk membayar balik liability semasa yang ditanggung syarikat. Maka semakin tinggi nisbah semasa ini, semakin kukuhlah keupayaan sesuatu firma untuk membayar balik hutang jangka pendeknya. Mari kita lihat bagaimana mahu mencari nisbah semasa. Nisbah semasa didapati dengan membahagikan aset semasa dengan liability semasa. Selepas itu, kita akan mendapat satu jawapan. Dengan jawapan itu, maka dapatlah kita mengetahui bahawa firma mampu membayar balik hutang jangka pendeknya jika nisbah semasa tadi melebihi 1. Manakala, jika firma mendapat nisbah semasa yang kurang daripada 1, menjelaskan bahawa ia tidak berupaya untuk menjelaskan tuntutan semasanya. Ini adalah contoh penyata kedudukan kewangan syarikat Malaysian Tekno Berhad pada tahun 2019. Dan ini pula adalah penyata pendapatan komprehensif bagi tahun 2019 untuk syarikat Malaysian Tekno Berhad. Mari kita tengok contoh bagaimana mahu mengira nisbah semasa dengan merujuk kepada penyata kedudukan kewangan dan penyata pendapatan komprehensif syarikat Malaysian Tekno
berhad sebentar tadi. Kita ada aset semasa tunai RM900,000, stok RM1 juta, penghutang RM1,100,000. Manakala liability semasa pemiutang ialah RM530,000. Apabila kita mengira nisbah semasa dengan membahagikan aset semasa dan liability semasa syarikat Malaysian Techno, iaitu 3 juta bahagi dengan 530,000, kita akan mendapat jawapan 5.66 dengan unit kali. Maka kesimpulannya, pada tahun 2019, setiap RM1 liability semasa syarikat Malaysian Techno dapat ditanggung dengan RM5.66 aset semasa syarikat, atau syarikat Malaysian Techno mempunyai kemampuan sebanyak 5.66 kali aset semasa bagi setiap 1 kali liability semasanya. Ini menunjukkan syarikat Malaysian Techno mempunyai lebihan aset semasa sebanyak RM4.66 dan mampu membayar balik hutang jangka pendeknya. Sekarang kita lihat nisbah cepat pula. Nisbah cepat ini mengukur keupayaan tunai dan aset hampir tunai dengan mengecualikan inventory untuk menampung liability semasanya. Nisbah ini memberi penekanan kepada kecairan sebenar tanpa mengambil kira inventory, kerana inventory sukar ditukar kepada tunai. Inventory ini sukar ditukar kepada tunai kerana ia merangkumi 3 jenis, iaitu bahan mentah, barang separuh siap, barang siap dan pembeliannya secara kredit. Oleh itu, ia mengambil masa untuk menukarkannya menjadi tunai. Formula untuk mengira nisbah cepat ialah aset semasa tolak inventory dibahagikan dengan liability semasa. Jawapan yang didapati akan memberitahu bahawa firma mampu membayar balik hutang jangka pendek pada kadar segera seandainya nisbah cepat firma melebihi 1. Nisbah yang kurang daripada 1 pula menunjukkan firma tidak berupaya untuk menjelaskan liability semasanya dengan kadar segera. Maka, lebih tinggi nisbah adalah lebih baik. Mari kita lihat contoh pengiraan. Aset semasa syarikat Malaysian Techno 3 juta, tolak inventory 1 juta dibahagikan dengan liability semasa 530,000, jawapannya ialah 3.77 kali. Kesimpulannya, pada tahun 2019, setiap RM1 liability semasa syarikat Malaysian Techno boleh dibayar sebanyak RM3.77 aset semasa syarikat tanpa mengambil kira inventory, atau syarikat Malaysian Techno ada 2.77 kali aset semasa tanpa inventory bagi setiap 1 kali liability semasanya. Ini menunjukkan syarikat Malaysian Techno mampu membayar hutang jangka pendeknya dengan kadar segera. Kita pergi kepada nisbah yang kedua, iaitu nisbah hutang. Nisbah hutang ini untuk menganalisis liability atau tanggungan hutang firma. Kita akan mengetahui kebolehan firma untuk menguruskan hutangnya. Pengurusan hutang ini melibatkan persoalan sama ada firma berupaya atau tidak untuk membayar faedah yang dikenakan. Nisbah ini juga akan mengukur sama ada peratusan hutang yang ditanggung sesuai ataupun tidak sesuai. Ada 2 jenis nisbah hutang, iaitu hutang atas ekuiti dan hutang atas aset. Yang pertama, nisbah hutang atas ekuiti. Nisbah hutang atas ekuiti ini didapati dengan membahagikan jumlah hutang dengan jumlah ekuiti darab 100.
nisbah hutang atas ekuiti akan mengukur amount hutang bagi setiap ringgit ekuiti yang dilaporkan. Jumlah hutang didapati dengan mencampurkan hutang jangka pendek dan hutang jangka panjang. Merujuk kepada Penyata Kewangan Syarikat Malaysian Tekno Berhad, jumlah liability didapati daripada pemiutang RM530,000 dan pinjaman jangka panjang RM2 juta, manakala jumlah ekuiti ialah RM2,120,000. Maka kita akan hitung nisbah hutang atas ekuiti syarikat ini. Maka, nisbah hutang atas ekuiti, jumlah liability dibahagikan dengan jumlah ekuiti didarabkan dengan 100, iaitu jumlah liability tadi dicampurkan menjadi RM2,530,000 dibahagikan dengan jumlah ekuiti RM2,120,000 didarabkan dengan 100. Maka jawapannya ialah 119.34%. Jawapan di dalam peratus selepas kita mendarabkan dengan 100. Kesimpulannya, ini menunjukkan bahawa setiap RM1 yang disumbangkan oleh pemegang saham, terdapat RM1.19 hutang dalam struktur kewangan syarikat. Ataupun kita boleh katakan dana syarikat dibiayai oleh hutang sebanyak 119.34% berbanding ekuiti 100%. Kita pergi kepada nisbah yang kedua, iaitu nisbah hutang atas aset. Formula nisbah hutang atas aset ialah jumlah liability dibahagikan dengan jumlah aset darab 100. Nisbah ini menunjukkan peratusan aset yang dibiayai oleh hutang ataupun pihak ketiga, iaitu pemberi pinjam. Jumlah hutang didapati dengan mencampurkan liability semasa dan liability bukan semasa, manakala jumlah aset dicampurkan dengan aset semasa bersama aset bukan semasa. Kita rujuk kepada Penyata Kewangan Syarikat Malaysian Tekno Berhad. Contoh dalam penyata tersebut, jumlah liability ialah pemiutang RM530,000 dan pinjaman jangka panjang iaitu RM2 juta. Manakala jumlah aset ialah aset semasa RM3 juta dan aset bukan semasa RM1,650,000. Oleh itu, nisbah hutang atas aset syarikat Malaysian Tekno ialah dengan membahagikan jumlah liability RM2,530,000 dengan jumlah aset RM4,650,000 darab 100. Jawapannya ialah 54.41%. Kesimpulannya, ini menunjukkan pada 2019, 54.41% daripada keseluruhan aset syarikat Malaysian Tekno dibiayai secara hutang. Seterusnya, kita pergi kepada nisbah yang ketiga, iaitu nisbah keberuntungan. Nisbah-nisbah di dalam kumpulan nisbah keberuntungan ini mengukur keberkesanan aktiviti-aktiviti syarikat dalam menjana keuntungan. Terdapat dua jenis nisbah keberuntungan, iaitu nisbah margin keberuntungan dan nisbah-nisbah pulangan. Nisbah margin keberuntungan akan mengukur pencapaian berbanding dengan jualan. Jenis-jenisnya, margin untung kasar dan margin untung bersih. Yang kedua, nisbah-nisbah pulangan. Ia mengukur pencapaian berbanding saiz pelaburan firma. Jenis-jenisnya ialah pulangan atas ekuiti dan pulangan atas aset. Kita lihat nisbah yang pertama di dalam nisbah keberuntungan, iaitu margin keberuntungan. Jenis yang pertama, margin untung kasar. Margin untung kasar mempunyai formula untung kasar bagi jualan darab 100.
Nisbah ini mengukur peratus untung kasar yang diperoleh bagi setiap ringgit jualan yang dilakukan. Ia menunjukkan lebihan dari setiap ringgit jualan sebelum ditolak dengan semua belanja firma. Kita lihat contoh pengiraan margin untung kasar. Jualan syarikat Malaysian Techno ialah 8,500,000 dan pendapatan kasarnya ialah 8,50,000. Maka, untung kasar 8,50,000 dibahagikan dengan jualan 8,500,000 darab 100, jawapannya ialah 94.71%. Kesimpulannya, setiap RM1 jualan syarikat Malaysian Techno pada tahun 2019 akan menyumbangkan keuntungan kasar kepada syarikat sebanyak 95 sen. Nisbah yang kedua di bawah margin keberuntungan ialah margin untung bersih. Margin untung bersih didapati dengan membahagikan untung bersih dengan jualan darab 100. Untung yang kita akan gunakan di dalam formula ini ialah untung selepas cukai. Nisbah ini akan mengukur peratus untung bersih yang diperolehi bagi setiap ringgit jualan yang dilakukan oleh firma. Nisbah ini akan menunjukkan lebihan daripada setiap ringgit jualan selepas ditolak dengan semua belanja firma. Kita lihat contoh syarikat Malaysian Techno. Jualan syarikat ialah 8,500,000 dan pendapatan selepas cukai syarikat ialah 1,69,000. Maka, kita akan membahagikan untung bersih selepas cukai 1,69,000 dibahagikan dengan 8,500,000 darab 100, jawapannya ialah 12.58%. Maka, setiap RM1 jualan syarikat Malaysian Techno pada tahun 2019 akan menyumbangkan keuntungan sebanyak 13 sen. Kita pergi pula kepada nisbah pulangan. Jenis yang pertama di bawah nisbah pulangan ialah pulangan atas ekuiti. Ia didapati dengan membahagikan untung bersih dengan jumlah ekuiti darab 100. Nisbah ini akan mengukur pulangan yang diperolehi oleh pemilik bagi setiap ringgit yang dilaburkannya dalam perniagaan. Ia juga membandingkan untung bersih syarikat dengan jumlah ekuiti yang dia ada. Lebih tinggi nisbah ini menggambarkan jumlah ekuiti yang dilaburkan mampu menjana keuntungan yang tinggi kepada syarikat. Kita lihat contoh pengiraan. Pendapatan bersih syarikat Malaysian Techno 1,69,000 dan ekuiti pemegang saham 2,120,000. Apabila dibahagikan, pendapatan bersih 1,69,000 dengan 2,120,000 darab 100, jawapannya ialah 50.42%. Kesimpulannya, setiap RM1 yang dilaburkan syarikat Malaysian Techno pada 2019 akan menjana keuntungan bersih sebanyak 50 sen. Kita pergi kepada nisbah pulangan yang kedua, iaitu pulangan atas aset atau pulangan atas pelaburan. Formulanya ialah untung bersih dibahagikan dengan jumlah aset darab 100. Nisbah ini mengukur kadar keuntungan daripada setiap ringgit yang dilaburkan ke atas aset syarikat. Nisbah ini menunjukkan kecekapan firma di dalam pelaburan aset-asetnya. Maka, semakin tinggi nisbah, semakin baik prestasi firma kerana menunjukkan keuntungan yang diperolehi semakin baik. Kita lihat contoh. Pendapatan bersih syarikat Malaysian Techno 1,69,000 dan jumlah aset 4,650,000. Maka,
Pendapatan bersih syarikat iaitu RM1,69,000 bahagi dengan jumlah aset RM4,650,000 darab 100, jawapannya ialah 22.99%. Kesimpulannya, setiap RM1 yang dilaburkan syarikat Malaysian Techno pada 2019 ke atas aset-asetnya menyumbangkan keuntungan sebanyak 23 sen. Kita pergi kepada nisbah yang keempat iaitu nisbah aktiviti. Nisbah aktiviti ialah nisbah yang mengukur sejauh mana keberkesanan syarikat dalam menggunakan aset-aset dalam operasinya. Ada 3 jenis nisbah aktiviti. Yang pertama, pusing ganti inventory. Yang kedua, pusing ganti jumlah aset. Dan yang ketiga, tempoh purata kutipan. Kita lihat nisbah yang pertama di bawah nisbah aktiviti iaitu pusing ganti inventory. Formulanya ialah dibahagikan kos barang dijual dengan inventory atau jualan bagi inventory. Nisbah ini menerangkan kecekapan firma dalam menukarkan inventory-nya kepada jualan. Maka, lebih tinggi nisbah, lebih baik kerana firma tidak menyimpan stok berlebihan. Kita lihat contoh. Jualan syarikat Malaysian Techno RM8,500,000, inventory RM1,000,000 dan KBDJ RM450,000. Maka, pusing ganti inventory ialah apabila dibahagikan RM8,500,000 dengan RM1,000,000, jawapannya 8.5 kali. Atau jika menggunakan KBDJ, RM450,000 dibahagikan dengan RM1,000,000, jawapannya 0.45 kali. Kesimpulannya, pada tahun 2019, setiap RM1 inventory syarikat Malaysian Techno dapat menghasilkan jualan sebanyak 8.5 kali atau RM8.5. Atau jika menggunakan KBDJ, jawapannya ialah 0.45 kali. Atau setiap 1 kali inventory syarikat Malaysian Techno dapat menghasilkan jualan sebanyak 8.5 kali. Atau jika menggunakan KBDJ, jawapannya 0.45 kali. Kita pergi kepada nisbah aktiviti yang kedua iaitu pusing ganti jumlah aset. Formula pusing ganti jumlah aset ialah jualan bahagi jumlah aset. Nisbah ini akan menunjukkan keupayaan dan kecekapan penggunaan aset firma untuk menjana hasil jualannya. Kita lihat contoh. Jualan RM8,500,000 dan jumlah aset RM4,650,000. Maka, apabila dibahagikan RM8,500,000 dengan RM4,650,000, jawapannya ialah 1.83 kali. Kesimpulannya, ini menunjukkan bahawa setiap RM1 yang dilaburkan syarikat Malaysian Techno pada tahun 2019 ke atas asetnya dapat menghasilkan jualan sebanyak RM1.83 atau 1.83 kali. Kita pergi kepada nisbah yang ketiga iaitu tempoh purata kutipan. Formulanya ialah akaun belum terima dibahagikan dengan purata jualan kredit. Jika soalan tidak memberikan amaun jualan kredit, bolehlah menggunakan jualan. Nisbah ini mengukur keupayaan firma untuk mengutip hutangnya daripada pelanggan. Ia juga menunjukkan purata masa yang diambil untuk mengutip hutang daripada pelanggan atau akaun belum terima. Kita lihat contoh. Jualan syarikat Malaysian Techno RM8,500,000, penghutang RM300,000. Maka,
Akaun belum terima RM1,100,000 dibahagikan dengan jualan RM8,500,000 darab 365 hari. Maka jawapannya ialah 47.24 dibundar ke hadapan iaitu 48 hari. Kesimpulannya, ini menunjukkan bahawa pada 2019, syarikat Malaysian Techno mengambil masa selama 48 hari untuk mengutip hutangnya daripada pelanggan. Tamat jam kedua bab 6.